Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua ke sesi kita yang seterusnya, iaitu untuk kelas hari Rabu hari ini, iaitu bagi mata pelajaran kimia. Semua dapat nampak saya ke? Nampak? Dengar suara saya jelas? Nampak. Okay, good. So guys, before we start, boleh kita mulakan kelas kita dengan bacaan doa. Okay, boleh? Boleh. Samsul ada ke? Samsul? Ada, saya ada. Okay, boleh baca doa. Okay, untuk kelas kita before we start. Okay, ya. Okay, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin. Okay, terima kasih Samsul. Okay, so semua yang dalam ni sihat ke? Sihat, alhamdulillah. Cuba respon sikit dari sekolah mana ni? Senang saya nak tengok dalam ni. Cuba respon sikit dari sekolah mana? Okay. Sekolah Batak. Sekolah Batas. Lagi sekolah mana lagi dalam ni? DMW. Pau Jaya. Mana? Batu Kawan. DMW 1. Oh, BNW 1. Okey. Marah ke? Tanya je. Bertaminda. Buah perahu pun ada. Okey. Banyaklah. Okey, attendance jangan lupa guys. Okey, so untuk kelas malam ni, seperti mana yang kita sedia maklum. Okey, seperti mana yang kita sedia maklum, kita akan ada beberapa siri lah untuk bahagian. So untuk malam ni kita bahagian pertama untuk kimia, dan setelah diteliti kita pilih untuk topik asid, base dan garam lah. Okey, untuk malam ni kita tengok yang mana penting dahulu. So saya pilih untuk kita pergi kepada persamaan kimia. Okey, untuk persamaan kimia. You guys setakat ni ada masalah tak untuk persamaan kimia? Secara overallnya lah, overallnya. Kok ada nak luahkan apa-apa ke persamaan kimia, rasa macam pening ke, tak tahu apa-apa belajar ke, ada tak? Boleh, tak ada masalah, bagi tahu je. Ada tak setakat ni rasa-rasa macam tak tahu belajar apa persamaan kimia untuk bahagian asid, base dan garam? Ada tak? Yang rasa masih lagi confuse banyak benda ke, boleh tak bagi tahu kat mana yang kamu masih lagi okay, ada yang angkat tangan. Kat mana rasa-rasa macam pening lagi dekat persamaan kimia? Especially untuk acid, base dan garam lah. Tak ada yang nak bagi tahu? Boleh bagi tahu. So kita cubalah selesaikan sebab sesi kita sejam setengah. Kita cubalah tengok yang mana kita sempat untuk malam ni. Okay, ada tak yang nak bagi tahu ke, nak luahkan dekat mana-mana bahagian ke yang rasa-rasa tak berapa nak clear untuk bahagian ni? Tak ada. Nak panggil siapa dalam ni? Ramai dalam ni rupanya ni. Okay, untuk Google Meet dalam 189. So live pun kita ada, live dalam 28 lah. Meet ramai lagi lah. Okay, so bolehlah ajak kawan-kawan kamu, mungkin ada yang lupa kan malam ni. Okay, mungkin ada yang baru nak join, so remind lah. Okay, nampak tak? Nampak. Okay, good. So our focus tonight adalah untuk topik 6, iaitu asid, base dan garam. Okay, kita akan bersama dengan saya untuk bahagian 1. Okay, untuk malam ni. InsyaAllah kita akan jumpa lagi lah untuk next sesi. Next sesi kita tengok macam mana continuation. So next session akan ada partner saya untuk cover untuk bahagian garam lah. So kita akan continue lah after this. Okay, untuk acid, base dan garam, insyaAllah sebelum kita mula, kita setkan dalam mind kita. Ingat kimia ni mudah. Okay, so doa banyak-banyak, insyaAllah semua dapat A+. Okay, so positifkan diri. Jangan duk sebut susah-susah sangat. Positifkan. Cakap kimia tu mudah. So insyaAllah doa, tawakal, yang penting usaha. Okay, insyaAllah A+. Okay ya?
Alright, so kita pergi kepada bahagian yang kita nak fokus malam ni. Kita nak bincang pasal tindak balas yang melibatkan asid dan base. Okay, so if we have enough time, after this kita akan sambung dengan pengiraan. So dalam bahagian ni kita akan tengoklah macam mana nak kira kepekatan, macam mana kita nak kira apa lagi, pengiraan ataupun masalah pengiraan yang ada dalam tindak balas dalam topik ini. Contohnya dalam melibatkan peneutralan. Okay, ingat lagi tak topik ni? Dah lama dah tak sentuh topik ni. Sebab ni topik form 4 kan? Ingat lagi tak? Ingat. So agak-agak apa masalah utama kamu dalam bahagian ni, acid, base dan garam ni? Bagaimana yang kamu rasa macam agak complicated, rasa macam susah sangat nak faham? Ada tak? Ada? Any part yang you guys rasa macam susah nak nampak? Ada? Tak ada? Semua faham kan setakat ni? Faham? Okay. Okay, so tak apalah, kita akan tengok sama-sama. Yang mana mungkin nanti masa perbincangan kalau you guys ada yang tak faham, you guys boleh interrupt je saya. Okay? Boleh, kalau saya tak perasan dekat chat, you guys boleh terus tanyalah. Okay? Sebab kita masa kita 1 jam setengah saja. Takut tak sempat nak cover semualah. Okay, kita pergi kepada bahagian yang pertama, iaitu tindak balas melibatkan asid dan base. Okay, so kita pergi kepada asid dahulu. Ingat ada 3 bahagian utama apabila kita cakap pasal tindak balas kimia melibatkan asid. Pertama, kita akan tengok tindak balas apa? Yang pertama. Okay, asid bertindak balas dengan apa? Base. Okay, ingat. Apa-apa asid pun bila dia bertindak balas dengan base, dia akan menghasilkan garam dan air. Ingat. So, yang penting mesti ada air kat belakang tu. So, garam ni bergantunglah apa base yang kamu guna, apa asid yang kamu guna. Nanti kita tengok contoh-contoh dia lah. Okay, bila saya sebut base, base ni apa itu base? Apa itu base? Alkali. Base tu alkali. Macam tu. So, bila kita sebut base ni, dia boleh bagi kepada 2 kan? Ada base yang apa? Larut dalam air, ada base yang tak larut dalam air. So, base yang larut dalam air kita panggil apa? Alkali. Alkali. So, base yang tak larut dalam air? Base. Kita panggil base lah. Okay, ingat ada 2. So, senang cerita, bila kita nak bagi rumusan, base kan, base terbahagikan pada 2 kan. So ada base, ada alkali. So base yang tak larut dalam air kita panggil base lah. So yang larut dalam air kita panggil alkali. So bila dia larut dalam air dia hasilkan apa? Ion hidroksida. Hidroksida lah, sebab dia alkali kan. Okay. Nanti kita tengok contoh-contoh dia. And then asid bertindak balas dengan logam. Okay, asid bertindak balas dengan logam. Okay, semua logam ke kita boleh guna dekat sini? Tak kan? Hanya logam yang kita panggil sebagai logam reaktif, right? Reactive metal. So for those yang tak faham, mungkin ada yang belajar bahasa Inggeris kat sekolah kan? Kita panggil sebagai logam reaktif. So apa itu logam reaktif guys? Bila saya cakap kita sebut logam reaktif, apa dia logam reaktif sebenarnya? Apa sebenarnya logam reaktif? So bila saya sebut logam reaktif adalah logam reaktif kita kelaskan sebagai apa? So kamu dah belajar bab redox kan? Ya. Okay, so logam yang berada di atas apa? Hidrogen. Berada di atas hidrogen. Atas mana? Dalam Sirik elektrikal. Kimia. Okay, faham? Boleh? Maksudnya bila kita cakap logam ni logam reaktif, walau memang kita ada banyak logam reaktif, tapi logam reaktif yang kita maksudkan dekat sini adalah logam yang berada di atas
hidrogen dalam siri elektrokimia. So maksudnya kalau logam yang berada di bawah hidrogen, kalau kita letak dia ke dalam beaker yang ada asid, ada tindak balas tak? Tak ada lah. So kamu tak akan nampak gas hidrogen yang terbentuk. Maksudnya kamu tak nampaklah gas hidrogen, tapi tak adalah dia punya gelembung gas yang terbentuk kan. Okay, nanti kita tengok detail lah. Ni idea dulu untuk bahagian ni. Okay, and then kita ada number 3. Number 3 apa? Asid bertindak balas dengan karbonat logam. Okay, so kalau ada karbonat je dekat belakang tu, ingat, ada je karbonat. Apa ion karbonat guys? CO 3 2 minus kan. Ada je ion karbonat dekat belakang tu, ingat. Mesti ada dua hasil wajib ni. Apa dia? Karbon dioksida dan air. So garam ni kita bergantunglah. Bergantunglah kepada asid apa kamu guna, logam apa kamu guna. Okay, faham? Boleh? So far ada nak tanya apa-apa yang tak jelas? Boleh tanya? Tak ada? Semua okey lagi setakat ni? Okey. Okey, bagus. Okey, kita pergi kepada contoh yang pertama. Okey, iaitu asid bertindak balas dengan base untuk menghasilkan garam dan air sahaja. Okey, so ingatlah sebab persamaan kimia ni memang selalu keluar exam. So bila kita cakap selalu keluar exam tu, memang akan ada lah. Dia akan tanya tindak balas kimia. Kan, so sebelum kamu masuk kelas tahun 4 lagi, kita dah terapkan kat kamu bahawa kamu kena kuasai formula kimia kan. Kalau formula kimia tak kuasai, macam mana nak kuasai persamaan kimia? Betul tak? So kena kuasai lah. Okay, yang pertama, tindak balas kimia. Untuk tindak balas yang melibatkan asid. Okay, asid bertindak balas dengan base, menghasilkan garam dan air. So kita tengok dekat sini. Asid apa kita ada? Asid sulfurik. Okey, asid sulfurik. Okey, kita ada bagi dah dekat sini H2SO4. So, bila bertindak dengan logam kuprum oksida. So kuprum oksida ni dalam keadaan pepejal. So dia adalah base. Maksudnya bila kita letak di dalam beaker yang ada air, dia tak larut. Sebab tu kita panggil dia sebagai base. Okey. So, apa dia punya tindak balas kimia? Siapa nak bagi tahu? Cepat, volunteer. Ada nak bagi tahu volunteer? Ada? Cepat. Bagi interaksi sikit dengan saya. Jangan bagi saya cakap seorang-seorang je. Okey, tak apa. Boleh? Siapa volunteer? Okey, boleh tak bagi tahu nama? Nak dengar nama. Fikri dari sekolah mana Fikri? Mansur Laki Penang. Mansur Laki Penang. Okey, Fikri boleh Fikri. Okey. Apa formula dia Fikri? CuO plus H2SO4 form kuprum sulfat, kuprum sulfat. Fikri dekat sekolah belajar DLP Okay. Tak apa. Kalau nak cakap DLP pun tak apa. Kita campur-campur lah. Okay, copper to sulfate. So Cu SO4 plus H2O. Okay, thank you Fikri. Fikri kan? Betul? Ya. Okay, thank you. So, dah balance dah equation ni Fikri? Ustaz. Nak kena letak apa-apa tak? Tambah apa-apa tak? Ke dah balance dah? Dah balance. Already balance. Dah balance dah. Okay, good. So, maksudnya kita tengok. Macam kita dah cakap tadi kan. So, you guys jangan duk pening-pening. Ingat, acid react with the base. Ni je hasil dia. So, salt ni you guys combine lah. Macam kat sini kita ada, kan kamu dah belajar salt kan. Salt ni terbentuk daripada cation and anion. So, anion dia dekat sini Cu2+. Okay, anion dekat sini SO4 minus. Dapatlah salt kita. Okay. Guys, kita take break sekejap Azan. Okay.
So meantime you guys boleh tengok dulu beberapa soalan. Alright, so kita sambung balik. Okay, sambung balik. Boleh semua? Sambung balik ah? Boleh. Boleh. Okay. Nampak saya tak? Nampak? Alhamdulillah. Okay. So kita sambung balik kan? Ya, okay, bagus. Okay. So kita sambung balik tadi. So tadi kawan kamu Fikri dari sekolah Al-Mansur Laki kan? Betul? Fikri? Betul. Betul, Alhamdulillah. Okay. So dia bagi kat sini logam, kat sini kita guna logam cuprum oxida. So which is base lah. Okay, base react with the acid, dapatlah garam. So garam kita cuprum sulfat. Okay, so saya tak nak highlightkan lagi lah kat sini larut ke tak larut, sebab yang tu kita akan bincang another part lah. Sebab ketelarutan garam tu dalam bab garam lah. Okay, yang penting kamu tahu apa hasil dia bila base react dengan acid. Yang penting yang tu penting, yang kita boleh kuasai. Okay, menulis persamaan. Okay, boleh? Ada nak tanya apa-apa tak setakat ni? Tak ada. Tak ada. Semua bagus-bagus ni kot. Okay, semua faham dah. Okay. So kalau ada apa-apa masalah terus tanya saya. Okay, next number 2. Acid bertindak balas or react with the reactive matter. Okay, to produce salt, gas, hydrogen. So kat sini saya dah bagi tahu tadi kan. So kat sini tak semua logam reaktif kita boleh guna, betul? Correct? Yes. Okay, so apa syarat logam yang kita boleh guna dekat sini saya cakap tadi? Okay, berada di atas hidrogen dalam ciri elektrokimia. Okay, good. So kita tengok yang pertama. So reaction between zinc and hydrochloric acid. Okay, who's volunteer to answer this part? Cepat. Nak saya panggil ke wakil-wakil sekolah? Ramai ni, 234. Nak panggil sekolah mana pun saya tahu ni. Okay, ada daripada Irsyad tak? Ada warga Irsyad kat sini? Tak mengaku pula tadi. Right? Ada warga Irsyad tak? Tak ada.
Tak apalah, saya panggil dekat sini lah. Nama Alia Hazika. Boleh Alia Hazika? Tak ada. Okay, Amirul. Boleh Amirul Arif? Amirul Arif? Semua tak nak respon ni. Okay. Saya minta Jazlan, ada Jazlan? Ada. Okay, Jazlan. Boleh tak bagi respon? Dekat sini. Tidak balas. Okay. So, kita sama Alright. HCl So we have hydrochloric acid, HCl, plus plus Zn. equals to HCl So produce menghasilkan ZnCl2 plus H2. H2. Okay, good. Balance dah kan? Belum lagi tambah 2 dekat HCl. Tambah 2 dekat HCl. Okay, so dah balance dah kan? Ya. Okay, good. Okay, semua faham? Faham? Okay, ingat. Acid react with the reactive metal, logam reaktif untuk menghasilkan garam dan gas hidrogen. Dah ingat tu, ingat 3 je. 3 tindak balas utama untuk acid. Acid react dengan base, acid react dengan logam, and then we move to number 3, acid react with the metal carbonate. Karbonat logam. Okay, contoh karbonat logam. Apa dia? Kat sini kita ada kalsium karbonat kan? Kalsium karbonat CaCO3. So CaCO3. Okay, volunteer. Boleh. Ya. Nak jawab. Okay, siapa tu? Alia. Alia. Okay, Alia. Okay, boleh tak bagi persamaan kimia? CaCO3 plus HNO3. CaCO3 plus HNO3 okay, HNO3 produce Ca kurungan NO32 NO32 plus H2O plus H2O plus CO2. plus CO2. Okay, balance dah ya? Tak. Tambah dekat acid nitrik 2. Okay, acid nitrik 2. Yang lain? Dah. Okay, balance dah? Dah balance. Okay, dah balance dah. So, ada masalah tak untuk bahagian ni? Kalau kamu tengok dekat reaction ni kan, so biasanya kalau ada gas karbon dioksida yang terhasil, kita akan letak delivery tube. Okay, selalu hantar kan, masuk ke dalam air kapur. Kalau kamu tengok kat sini, kita letak air kapur, and then ada gelembung gas kan? Nampak tak bulat-bulat ni? So, apa yang terjadi dengan air kapur nanti? Keruh. Air kapur dia akan bertukar, daripada tidak warna dia akan jadi keruh kan? So pernah buat tak eksperimen ni dekat sekolah? Kamu lalukan air gas karbon dioksida ke dalam air kapur? Pernah. Terbukti kan dia akan jadi warna, dia akan jadi keruh kan? Ya. Okay, so good. Okay, ada masalah untuk asid? Tak ada. Baguslah, semua tak ada soalan ni. Semua calon cemerlang ni kot dalam kelas saya malam ni. Okay, we move to the next part which is alkali. Okay, alkali bertindak balas, kita ada kat sini. Pertama kita tengok alkali bertindak balas dengan asid, menghasilkan garam dan air. Alkali bertindak balas dengan ion logam. Tak kisahlah ion logam, nanti kita akan tengok mana-mana ion logam. So dia akan menghasilkan logam hidroksida. And we have alkali juga bertindak balas dengan garam amonium. Okay, hasil dia 3 dekat sini, garam, air dan juga gas amonia. So guys, kadang-kadang you guys terlupa kan, bukan tak tahu, terlupa kadang-kadang kan. Amonium apa formula dia? NH3. Jangan tertukar amonia dengan amonium. Kita ada 2 kan. We have ammonia and we have ammonium. Ammonium ni ion kan? Ya. Ion ammonium. Okay, so ion ammonium apa formula dia? NH4 plus. NH4. Ammonia?
NH3. NH3. Ammonia ni apa guys? Dia adalah dalam keadaan gas. So dia dalam keadaan gas. So dia adalah alkali lah. Okey. Boleh? So dengan syarat sebab itulah kalau kita nak uji kehadiran sifat gas ammonia ni kita kena guna kertas litmus lembab kan? Sebab ammonia ni macam asid juga. Dia kena ada air baru dia menunjukkan sifat apa? Alkali dia. Okay, recall balik apa yang kita dah yang you guys dah belajar sebelum ni. Apa maksud alkali, apa maksud asid. So asid apa syarat kita nak panggil dia asid? Okey, dengan syarat dia boleh apa? Mengair dalam air. Mengair dalam air untuk menghasilkan air hidrogen. Apa syarat kita nak panggil dia alkali? Mengair dalam air untuk menghasilkan ion hidroksida. Ion hidroksida. Okay, good. Okay, kita tengok yang pertama. Alkali bertindak balas dengan asid untuk menghasilkan garam dan air. So, kat sini pun ada 3. Ingat, ada 3 tindak balas juga. Sama macam asid tadi. 2, 3. Alright. So, kita pergi yang pertama. Contoh dekat sini kita ada asid etanoid. Okay, asid etanoid bertindak balas dengan natrium hidroksida. Okay. Any volunteer nak bagi formula formula asid etanoid dekat saya? Saya minta formula asid etanoid je. Pat. CH3 COOH. Okay. Bertindak balas dengan NaOH. Okay. Apa hasil dia guys? Kan, saya dah tulis kat sini kan? Garam dan air. So garam terdiri daripada cation dan juga anion. So kita tengoklah anion dia apa kat sini. So ni adalah asid etanoid. Okay, ion apa yang ada dekat asid etanoid? Ion Etanol. Etanoid kan? So dengan ion Hidrogen. So ion etanoid CH3 COO minus. Okay, kat sini ada 2 juga ion. Betul? Na plus dengan OH minus. Okay. So, yang mana nak gabung dengan siapa ni? So, yang ni akan bergabung dengan yang H plus ni akan bergabung dengan untuk membentuk H2O. Okay, mudah je kan? Kalau faham kan? Okay, apa garam kita? Sodium Etanoid. Sodium etanoid COON plus H2O. Balance tak? Dah, balance lah kan? Okay, dah balance kan? Okay, good. Okay, ada nak tanya apa-apa? Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Okay. Semua faham. Okay, number 2. Apabila campuran alkali dan garam amonium dipanaskan, okay, gas ammonia dibebaskan. So kita ada ammonium klorida. Saya dah tanya tadi kan ammonium NH NH4 plus. Okay, so apa formula dia? Ammonium klorida. NH4Cl. Cl. Okay, natrium hidroksida. NaOH. Okay, apa hasil dia? Apa hasil dia? Dia cakap apa? Gas? Ada nak tanya ke? Ya. Akan ada dengar bunyi mesej. Okay, NH4Cl. Okay. Bagus, semua ada respon kat sini. Okay. Kita pergi balik. So, apa hasil dia? Gas? Air, gas ammonia. Gas ammonia. So, gas ammonia? NH3. NH3. Okay, lagi? Garam NaCl. Garam kita apa?
kita buat garam dululah. Yang dia punya minor product kita letak kat belakang. Okay, kita letak major product dia. Garam kita apa? NaCl. NaCl. Okay. Plus H2O. ammonia NH 3. 3 plus H2O. H2O. Dah balance dah? Dah. Dah balance dah kan? Tak perlu tambah dah. So okey lah balance lah ni. Okay, next. Number 3. Alkali bertindak balas dengan kebanyakan ion logam untuk menghasilkan logam hidroksida yang tak larut atau mendakan terbentuk. Okay, yang ni kita panggil sebagai tindakan pemendakan lah. So maksudnya kalau kamu ingat balik, kamu ada belajar dekat bahagian garam, ingat tak kita nak uji kehadiran cation ion? Ingat tak? Kita tambah, kita boleh guna dua larutan kan? Sama ada kamu nak guna larutan ammonia ataupun larutan apa satu lagi? Natrium hidroksida. Ingat lagi tak? Tak ingat dah? Tindak balas. Maksudnya sekarang kalau kami ada cation ion tu, kalau kita tambah dengan natrium hidroksida, dia menghasilkan mendakan warna putih. Ada yang ada certain warna. Tak ingat dah? Ingat, nanti recall balik warna-warna tu. So yang tu kita apply juga dalam tindak balas untuk menentukan kehadiran cation ion. Okay, so alkali bertindak balas dengan kebanyakan ion logam. Okay, so kat sini kita letak logam apa? Kita letak kat sini. Ferrum berapa ni? Ferrum 2 sulfat. Okay, so inilah logam yang kita highlight kan. So kita bagi contoh lah dekat sini. Fe 2+, iaitu ion logam, iaitu cation. Okay, NaOH. Alkali kita plus FeSO4 produce apa hasil dia? NaSO4. Sekejap, mana? Okay, garam kita apa? Natrium sulfat. Okay, sodium sulfat kan? Na2SO4. Lagi? Dia akan menghasilkan mendakan kan? Tahu tak? Mendakan ni adalah mendakan apa? Nampak tak? Kat sini ferrum kan? Ferrum 2+. Ferrum 2+. Ni apa ni? OH. Ni lah mendakan kita. Apa dia mendakan kita? Fe OH 2. Okay, balance tak? Nak tak berapa? 2. Dekat NaOH. Dah? Boleh? Boleh. Malam ni boleh kuasai dah persamaan kimia ni. 3 ni. Boleh. Alkali settle. And then kita ada satu lagi. Base. Acid settle. 3 ni. Hopefully malam ni clear untuk 3 persamaan ni. Okay, any question before kita proceed dengan kepekatan? Cepat. Anyone nak tanya apa-apa ke sebelum kita masuk ke pekatan? Boleh? Boleh respon? Tak ada. Okey. Bagus. Okey, tak ada. Faham. Bagus. Okey. So kita pergi kepada bahagian yang seterusnya, iaitu kepekatan asid dan alkali. Okey, bila kita cakap kepekatan ni, apa yang kamu faham tentang kepekatan? Apa yang kamu faham? Mol. Mesti kalau sebut kepekatan mestilah kepala ada mol kan? Actually kepekatan ni dia ada dua sebenarnya. Kamu boleh ukur dia sama ada dalam gram per isi padu ataupun mol per isi padu. So biasanya yang kita banyak guna adalah mol per isi padu kan? Yang ni kita banyak guna kan, betul? Okay.
So, tapi kamu kena ingat, kita ada satu lagi iaitu gram per isi padu. Okey, apa dia kepekatan? Bila kita sebut kepekatan, dia merujuk kepada ukuran. Okey, ukuran apa? Kuantiti bahan yang terlarut dalam 1 dm padu larutan. Maksudnya kamu bayangkan kamu ada 1 dm padu larutan, and then kamu tengok berapa banyak bahan yang terlarut dalam 1 dm padu tu. So yang itulah kita panggil sebagai kepekatan. Faham? Faham? Okey. So kepekatan ni dia ada dua. Saya dah cakap tadi, bila saya sebut kepekatan dia ada dua. Apa dia dua tu? Pertama dalam gram per dm padu. Satu lagi Mol per dm padu. mol per dm Mol. per dm cube lah. Okey. So mol per dm cube ni kita juga panggil dia sebagai kemolaran. Dalam bahasa Inggeris DLP kita panggil dia molarity lah. Kan? Molarity. So ada soalan, kadang-kadang dia minta kamu cari daripada gram per dm padu kepada mol per dm padu. So macam mana daripada gram per dm padu kita nak dapat kepada mol dm padu? Macam mana? Boleh tak? Let's say lah kan, dia bagi maklumat tentang kepekatan dalam gram per dm padu. So kamu nak dalam kepekatan dalam mol per dm padu ataupun kemolaran. So macam mana kamu nak cari? Boleh tukar? Boleh tak? Boleh tukar dengan kamu darab dengan apa? GMC. GSAM. Okey. Jangan sebut relative atomic mass sebab relative atomic mass ni tak ada unit. Kita panggil molar mass. Memanglah nilai dia sama. Sebab apa kita panggil molar mass? Sebab molar mass kat sini dia ada unit. Unit apa? Gram per mol. Okey, macam mana kita nak faham? Sebab apa kita cakap molar mass pula? Okey, cuba kamu tengok dekat sini. Apa unit bagi gram per dm padu? Iaitu kepekatan dalam GSAM per isi padu. So unit dia gram apa? Gram bahagi dm padu kan? So kamu nak tukar kepada kepekatan unit dia apa? Mol per dm padu. Mol per dm padu kan? Mol dm cube. Betul? Ya. Okey, so kalau kamu darab dekat sini, cuba kamu bayangkan kamu darab dekat sini. Okey, kamu darab apa ni kat sini? G per mol. So, kalau kamu darab G per mol, macam mana nak buat? Faham tak? So kamu akan cancel out dia punya. Ingat lagi tak formula? Kat sini. Okey, kan awal-awal form 4 kamu ada belajar nak cari GSAM sama dengan mol darab apa? GSAM Molar mass. molar mass kan? So GSAM ni unit dia gram. Kan? Mol MO Mol. Okey. So kalau saya nak cari GSAM, darablah dengan GSAM molar. Apa dia unit GSAM molar? Gram per mol. Okey. Boleh? Boleh. So kat sini kita ada gram per mol kan? So kamu terbalikkanlah. Kan belajar mat kan? Yang ni gram per mol. So kalau kamu switchkan dia naik ke atas, maksudnya mol akan jadi apa? Let's say lah kat sini gram per mol kan? Kalau kamu nak cancel out unit ni, mol kamu naik ke atas, gram kamu buat ke bawah. So dia akan terbalik lah kan? Faham tak? Faham? Okey. Boleh? Boleh tak ni? Boleh. Okey. Boleh. Okey. So okey, tadi saya cakap kat mana, saya terbalik dah ni. Okey, jap. Okey, maksudnya kamu nak tukar daripada mol ke saya terbalik kat sini.
kamu nak tukar daripada mol kepada mol DM padu ke gram DM padu. So kamu darab dengan jisim molar. Okay, faham? So contohnya dekat sini, kamu ada mol kan? Ya. Kita balik kat sini. So kat sini kamu ada kemolaran unit dia adalah mol DM padu, betul? Betul. Okay, so sekarang kamu nak dapatkan unit unit apa kamu nak dapat? Kamu nak dapat unit dalam Gram DM padu. gram DM padu. Okay, so tadi saya terbalik nanti. Okay, so saya tersilap nak panah tadi. Okay, so kalaulah kamu nak tukar daripada mol DM padu kepada gram DM padu, okay, sebab kebanyakan maklumat dibagi dalam kemolaran, betul? So bila kemolaran, unit dia adalah mol per DM padu. Faham? Ni. Okay, so kalau kamu nak dapat daripada mol per DM padu, kamu nak dapat unit kepekatan dalam gram per DM padu, so kena buat apa? Kena darab dengan jisim molar ataupun molar mass. Okey, nampak tak dekat sini molar mass? Molar mass unit dia adalah gram per Gram. mol. Okey, cuba kamu darab. Okey, gram per mol. Buat kat sini gram per mol darab dengan mol DM-3. Apa yang tinggal? Gram per DM. So kamu cancel lah mol kat sini Gram kan? per DM Ya. padu. So tinggal lah gram per DM. DM padu. So dapat tak unit ni? Dapat. So dapatlah tukar direct. Faham tak? Faham. Ada yang confused? Faham. Ada yang confused. Tadi awal-awal saya terbalik anak panah ni. Saya terbalik anak panah kat sini. Sebab kamu nak tukar daripada mol kan? Daripada mol nak tukar kepada gram DM padu. Okay, jelas? Jelas. Jelas. Okay. Daripada mol DM padu nak tukar kepada gram DM padu, darab dengan molar mass. So ingat unit molar mass. Molar mass unit dia gram per mol. So you guys darab lah. Actually untuk kadang-kadang kamu macam confused kan, nak darab ke nak bahagi kan. So you guys tengok dia punya unit dekat belakang. Okay, tengok unit dekat belakang. Tengok unit. So daripada unit tu lah you guys dapat tackle dia punya formula balik. Okay. Boleh kita pergi kepada soalan yang pertama. Ada calculator tak dengan kamu? Ada. Ada calculator semua? Okay, kita jawab sama-sama soalan yang pertama. So kita ada 5 gram cuprum 2 sulfat. Okay, and then kita larutkan dalam air untuk menghasilkan 500 cm padu larutan. So dia nak kamu cari kepekatan larutan dalam gram DM-3. Okay, so maksudnya kepekatan yang kita nak ni dalam gram DM-3. So ingat kadang-kadang kamu terus buat kamu careless dekat sini. Kat sini dia bagi dalam cm padu, right? Ya. So make sure you guys divide 1000. Okay, boleh sebab kita nak tukar ke dalam DM padu. So 500 bahagi 1000 berapa? 0.5. 0.5. Okay, 0.5 lah. Okay, cepat. Berapa dapat? So 5 gram bahagi 0.5 DM cube. Berapa dapat? 10 gram DM padu. 10 gram DM padu. Okay, dapat? Dapat. Senang je kan? Betul? Senang tak? Senang tak? Senang. Okay, hopefully senang lah. Okay, next. Kita ada jisim, dia nak apa ni? Nak kamu kira jisim natrium karbonat yang kamu boleh larutkan dalam air. Okay, yang perlu larutkan dalam air untuk menyediakan 200 cm padu dengan kepekatan 50 gram DM-3. Okay, so sekarang ni kita nak guna rumus mana? Okay, kat sinilah kamu nak kena apply balik apa? Nak kena apply balik apa yang kamu belajar masa form 4 tu kan? Segitiga tadi saya tulis kat atas kan? Ya. Apa dia segitiga tu?
Ingat lagi tak segitiga kamu belajar masa form 4 ada berapa? Ada 3. Ada 3. Ada 3. Apa dia tu 3 tu? Apa dia 3 segitiga? Yang pertama tu nak cari bilangan zarah. Mass Yang dengan molar mass. Okey, yang pertama kita nak cari yang asas je, kita nak cari bilangan zarah kan? So kita tulis bilangan zarah. So nak dapat bilangan zarah? Mol. Time Avogadro. Pemalas Avogadro kan? Okey, yang kedua kita tengok apa? GC. Gisim. Mass. So nak cari gisim, Darat dengan GC. Darat dengan molar mass. molar mass ataupun gisim molar. Okey, number 3 kita nak cari volume. Nak cari volume macam mana? Mol times with the molar volume. Molar volume ni ada berapa guys? Ada 2. Ada 2. First dekat keadaan bilik kan? Ya. Room condition. Satu lagi kita ada STP. STP. So kadang-kadang jangan risaulah keadaan bilik berapa, STP berapa. Nilai ni dia akan bagi dalam exam lah. Okay, STP ni dia 22.4 lah KB. Okay, so jangan risaulah yang tu. Nilai ni akan bagi dalam exam. Okay, kita akan tengok yang soalan ni. So dia nak apa? Dia nak kamu cari gisim natrium carbonate. So at this time, patutnya dekat stage ni you guys dah clear dah. Bila nak apply ketiga-tiga ni. Okay, so dah kena clear dah sepatutnya. Macam mana nak apply ketiga-tiga rumus ni lah. Okay, so dia bagi apa dekat sini? Dia bagi volume. Dia bagi volume and then dia bagi kepekatan. Apa yang kita boleh dapat? Tapi guys, kepekatan yang dibagi ni dalam gram DMQ kan? Tadi saya dah bagi tahu awal-awal tadi. Tadi saya bagi tahu kalau nak cari daripada mol DMQ nak tukar kepada gram DMQ, you guys kena times with Molar mass. molar mass. Okay, tapi kalau saya nak terbalik daripada gram DMQ nak dapat kepada mol DMQ, Terbahagi. so kena bahagi dengan molar mass. So, boleh bahagi tak? Boleh? Boleh. Okay, so macam mana? Macam mana nak bagi? Berapa? Okay, you guys kena identify dia punya Molar mass. Kan identify dia punya molar mass dulu. Okay, molar mass dia. Okay, molar mass bagi sodium carbonate. So kena tahu dulu formula sodium carbonate tu kan? Betul. Okay, so sodium carbonate apa formula dia? Na2CO3. Na2CO3. Okay, so berapa molar mass sodium carbonate ni? Cepat kira. Dah jumpa bagi tahu saya. Dah, jumpa dah. 88. 88 gram per mol. So, 88 gram per mol. So, nak buat apa dengan 88 ni? Guys, nak buat apa? Bahagi dengan concentration kan. Okay, so 50 gram DM-3 bahagi dengan 88 dapat apa? Bahagi dengan 88 gram per mol. Okay, dapat apa? 0.57. 0.57. 7. Betul? Ya. So unit dia apa? Ya. Unit dia apa? Guys? Mol per DM padu. Mol per DM padu. Kita dah tukar unit dia kan? So highlight sikit unit. Okay, mol per DM -3. Okay, dekat sini ada perkataan apa ni? Ada mol kan? Ya. So dia bagi maklumat apa ni? Isi padu. Okay. So nak cari concentration, molarity. Kita panggil molarity lah. M besar ni dia punya simbol untuk molarity. Mol divide with volume kan? Betul? Ya. So volume ni dalam CM padu ke DM padu? Ya.
DM42. Okay, so 200 bagi 1000 berapa dapat? 0.2. 0.2. So, boleh tak cari bilangan mol dia? Boleh tak? Boleh. Boleh. So, bilangan mol bagi sodium karbonat Na2CO3 sama dengan 0.57 times 0.2. Okay, dapat apa? Dapat apa? 0.114. 0.114. 114. 114. mol. 4. Betul? Betul. Okay, dah dapat mol, boleh cari mass tak? Boleh. Boleh. So macam mana? Boleh. So G-same sodium karbonat. Macam mana nak cari? Darab dengan molar mass. Darab dengan molar mass. So 0.114. Molar mass dia berapa tadi? 88. 88 88 gram per mol. So berapa dapat? 10 gram. 10.32. 10 gram. 10.032. 10.032. 0.32. Sebut kita ambil 10.032. 0.3 gram lah. Okay. Faham? Faham. Yang lain okey? Okey. Ada nak tanya apa-apa setakat ni? Ada. Ada. Semua jelas. Jelas. Bagus. Okay, next. Kita pergi kepada C. Okay, siapa nak ajar saya macam mana nak buat C? Cepat. Siapa? Volunteer. Nak explain dekat kawan-kawan macam mana nak buat C ni. Cepat. Nak panggil ni satu-satu ni nanti diam pula. Cepat. Siapa saya nak panggil ni? Amar Ihsan. Boleh Amar Ihsan. Ni dia kalau panggil ni memang mendiamkan diri. Aiman Haziq boleh? Tak ada volunteer. Tak ada volunteer nak try jawab yang ni? Tak ada. Saya nak try. Okay, nak try. Okay, Jazlan nak try. Okay, macam mana nak buat Jazlan? Okay, tengok soalan dia dulu Jazlan. Cuba baca soalan dia. 4.0 gram serbuk natrium karbonat Na2CO3 dilarutkan dalam air membentuk 250 cm padu larutan. Okay. Hitungkan kemolaran larutan tersebut. So dia bagi itu jisim atom relatif bagi karbon 12. Untuk oksigen 16. Untuk natrium 23. Okay. So, first step nak buat apa? First step kita tengok apa dia nak kemolaran. So nak dapat kemolaran kita boleh apa? Nak dapat kemolaran kan mol DM-3 kan? Okay, betul. So maknanya kat sini kita kena cari mol. Okay. Lepas tu kita cari isi padu dalam DM padu. Okay, macam mana nak cari mol Jazlan? Mol nak dapat kita guna segitiga yang kedua iaitu dia punya gram jisim bagi dengan jisim molar. Okay, 4.0 gram divide with the molar mass. Okay, berapa jisim molar dia? Natrium karbonat. Kat sini 23 tambah 23 tambah 12 tambah 16 kali 3 106 jisim molar. 106 gram per mol. Okay, so dapat apa? So 4 bagi dengan 106 dapat 0.03 03. 77. Unit dia apa? Mol lah kan? Mol. So kita naik atas jadi mol lah. Tapi Okay. belakang dia ada lagi 77. 77. Okay, kita ambil lah kat belakang tu. 77 kan. So 0.377. Ya. So kita ambil 38 lah. Okay, mol. So dah dapat bilangan mol, boleh cari tak concentration ataupun molarity, kepekatan? Boleh? Boleh. So dah dapat 0.038 Bahagian mol divide
bagi yang DM padu, maknanya 250 tu Okey. bagi dengan 1000 Okey. dapat 0.25 DM padu. 0.25 GM cube 2. Okey, next. Dapat apa? Tu 0.038 bagi dengan 0.25 dapat 0.152 152 mol DM minus 3. oh GM minus 3. Okey. Yang lain? Yang lain ada nak respon apa-apa? Okey. Semua okey? Sama jalan. Okey, cikgu. Sama. Okey, bagus semua dalam ni. Okey, bagus. Okey, ada apa-apa? Kalau tak ada, saya nak proceed dengan next question. Tak ada? Proceed, sir. Proceed. Okay, good. So we move to the question number 2. Hitungkan bilangan mol ammonia dalam 150 cm padu larutan ammonia. So we have 2 molar. 2 mol di M-3. So ini direct je kan? So first kamu tukar 150 kepada apa? PM padu. Yeah, PM padu. So divide with 1000 lah. Okay, berapa dapat? 0.5. 0.5. 1.5 PM padu. So, darat je lah. So, berapa dapat? 0.3. Okay, so you guys dah ada 2 darab dengan 0.15. Dapat apa? 0.3. 0.3 0.3. mol PM padu. Mol. Mol. Okay, boleh? Boleh. Senang je kan? Boleh. Okay. Okay, next. Number 3. Number 3. Ada volunteer nak jawab number 3? Ada? Number 3, volunteer? Tak ada? Tak ada ke? Nak panggil siapa ni? Sekejap. Sir, Ya, ya. nak tengok balik soalan sebelum yang Jazlan jawab. Okey, yang mana yang ni? Nombor tu? Atas lagi. Atas lagi yang ni? Atas lagi. Atas lagi yang ni? Yang tu. Kenapa Disimola ada 88? Di semula 88. Tadi kamu kira dapat berapa? Saya tak tekan kalkulator, kamu tekan. Berapa dapat? Bukan maksud Jadi silap 126. kira rasa sepatutnya 106. Sebab NA 23. Oh, silap kira. Okey, tak apa, tak Lepas tu apa. plus dengan 12 plus dengan 3 times 16 berarti dapat 106. So, sepatutnya berapa? 106. 106. So, okey, tak apa, silap tekan. Okey, 106. So, betulkan dekat sini. So, bila 106, so you guys betulkan dekat sini. So, dapat apa? Berapa dia punya concentration? 0.4. 0. Berapa laut? Sekian? Tak dengar. 0.47. 0.47. Okay. Betul? Okay, so dah dapat mol. And then nak cari apa sekarang ni? Nak cari dia punya bilangan mol. So you guys time with 0.2. volume, right? So betulkan dekat sini lah. So betulkan dekat sini. 47, betul kan? Ya. So dapat apa? Mol dia? 0.094. 0.0.94. 0.0. 0.094. Betul? Ya. Okay, so 0.094 time with the molar mass. 706. Okay, so betulkanlah kejadian dia dekat sini. Okay, so you guys ada kat sini. So 0.094 time with the 106. molar mass 0.0106. Okay, berapa dapat? 9.964. 9.964 gram. Okay. So if you round out, dapatlah 10 gram kan? Okay, boleh?
Boleh. Boleh. Okay, good. Okay, ada apa-apa nak tanya? Tak ada? Tak ada? Semua okay ya? Okay. Okay. Number 3. Number 3, siapa volunteer? Number 3. Hadi Farhan. Hadi Farhan. Tak apa, saya tak tanya sekolah. Saya nak tanya, saya nak kamu respon je. Kadang-kadang kamu ni tak nak respon sebab takut saya tanya sekolah kan. Hadi Farhan, boleh? Haikal. Haris Mukri. Tak nak respon juga. Tak panggil, saya tak tanya nama sekolah ni, nak minta kamu respon je. Iman Kristina, boleh? Okay, Izni, boleh Izni? Boleh Izni? Okay, Izni, cuba Izni jawab Izni. Seorang pelajar mengisikan 20 cm3 larutan kalium hidroksida ke dalam sebuah kelalang kol dengan menggunakan pipet. So, kepekatan larutan yang diperolehi adalah 1.5 molar. So, dia minta kamu hitungkan bilangan mol, KOH. Macam mana nak buat Izni? Kita dah bagi kepekatan kan. Lepas tu kita pakai formula yang segitiga tu. Okay, so kita nak pakai cari apa Izni? kita cari, kita boleh terus cari bilangan mol dia. Okay, direct je lah kan, betul tak? Betul tak? Sebab sekarang kita dah ada 1.5 kan? Perlu ke guna formula segitiga? Tak perlu. Tak perlu kan? Nampak macam panjang kan? Padahal direct je soalan ni. So, 1.5 mol dm minus 3. Terus darab dengan make sure you convert ni kepada dm dulu. Divide with 1000. Okay, so times berapa? 0. Berapa? 0.0. Berapa kosong? 0.02 je. 02 dm cube, right? Ya. So berapa dapat? 0.03 0.03 mol. Senang je kan? Betul? Betul. Senang je. Nampak macam panjang ni. Direct je. Okay? Kadang-kadang kamu tengok soalan panjang ingat macam susah. Padahal direct je. Okay, next. Number 4. So, dia minta cari apa ni? Hitungkan bilangan mol ion hidrogen dalam 200 cm padu asid sulfuric. Dia bagi concentration. Molarity dekat sini 0.5 mol dm-3. So, yang ni pun direct juga kan? Betul tak? Ya. Direct je. So, 0.5 mol dm-3 times 0.2 dm. So, dapat apa? 0.1 0.1 Mol. Faham? Boleh? Boleh setakat ni? Boleh. Boleh okey lah semua. Okay, kita pergi kepada next part which is standard solution ataupun larutan piawai. Larutan piawai. Pernah dengar tak? Ingat, memanglah pernah dengar sebab dah belajar kan? Ingat lagi tak larutan piawai? Ingat tak? Kamu guna radas apa bila nak menyediakan larutan piawai? Kelalang volumetrik. Kelalang volumetrik. Dekat kelalang volumetrik tu ada apa? Ada tanda? Penggatan. So, you guys buat tak eksperimen ni dekat sekolah? Macam mana nak sediakan larutan piawai? Buat tak? Buat. Hopefully you guys buat lah. Kadang-kadang bila kamu tak buat ni, kamu tak nampak macam mana nak buat eksperimen ni. Okay, so kita tengok sedikit dia punya point yang kita boleh dapat daripada sini. Larutan piawai merujuk kepada larutan yang mempunyai spesifik concentration. Maksudnya kita nak sediakan larutan dengan kepekatan tertentu. Okay, so penambahan air ke dalam larutan stok akan mengubah kepekatan larutan tetapi tidak mengubah
jumlah bahan terlarut yang ada di dalamnya kan. Macam kamu buat Milo lah kan. Buat Milo kamu tambah, let's say lah kamu buat cawan Milo kan. And then kamu ambil 1 sudu Milo. And then kamu tuang 1 sudu tu ke dalam 1 cawan gelas yang ada air panas kan. And then kalau kamu tambah lagi air, so Milo dalam tu berubah tak? Semakin banyak ke semakin kurang ke? Ada tak perubahan? Tak ada kan. Itu maksud dia bahan terlarut masih lagi sama. Faham? Maksudnya yang kamu ubah apa? Kepekatan. Kamu ubah kepekatan dekat sini. Faham? Boleh? Boleh. Okey. So, apa formula yang kita boleh gunakan dekat sini? Maksudnya sekarang kita boleh guna rumus ni dekat sini. Bila kita cakap bahan yang terlarut tu sama, maksudnya bilangan mol yang ada dalam tu adalah apa? Bilangan mol adalah sama. Sebab asal tadi kita tengok dekat atas formula dia M sama dengan N over V. Kan? Kamu bayangkan kat sini adalah sebelum kamu tambah 1 gelas, kamu letak 1 cawan air, and then ni lepas ni kamu tuang lagi, kamu tambah lagi air. Kamu bayangkan kamu buat air Milo lah kan. So maksudnya kepekatan dia berubah. That's why kita letak M1 dengan M2. Faham tak? Isi padu dia of course lah berubah kan sebab kamu tambah air kan. Betul? Sebab tu kita buat V1 dengan V2. And then apa yang kekal tidak berubah? Bilangan mol. So that's why lah dia come out dengan N equal to M1 V1 sama dengan M2 V2. Asalnya dia datang dari sini asalnya. Formula kita belajar dekat atas tadi tu, iaitu kemolaran. Okey. Kemolaran. Faham? Maksudnya sekarang kemolaran dia berubah M1, and then kita ada M2. Okey, isi padu pun berubah, kita ada V1 dengan V2, tapi bilangan mol dia kekal sama. So bilangan mol sama dengan N. Okey. So dekat sini kamu tengok M1 ialah kemolaran larutan sebelum air ditambah. M2 adalah selepas air ditambah. V1 adalah larutan sebelum air ditambah. V2 adalah larutan selepas air ditambah. So daripada formula ni kita dapatilah dia punya rumus. Maksudnya bilangan mol zat yang terlarut sebelum pencairan dengan selepas pencairan adalah sama. So bilangan mol adalah N lah. Okey. Boleh? Boleh. Okey, nanti kita tengok latihan. Bila buat latihan juga lagi jelas lah. Kita tengok latihan sama-sama. So peneutralan. Peneutralan ni, bila saya sebut peneutralan, apa yang kamu faham? Acid plus kena alkali ke? Dia tak semestinya alkali. Base pun boleh. Acid react with the base dapat salt and water. So tak semestinya alkali kan. Sebab kita refer kepada peneutralan, bukan pentitratan. Kalau kaedah pentitratan betul lah. Kita kena guna acid dengan alkali. Ingat peneutralan ni adalah proses. Pentitratan adalah kaedah. Okay, so dalam proses peneutralan, ion hidrogen daripada asid akan bergabung dengan ion hidroksida daripada base untuk menghasilkan molekul air. So pentitratan, ingat lagi tak pentitratan? Pentitratan asid base adalah di mana teknik kita gunakan asid dengan isi padu tertentu, kamu tambah ke dalam larutan alkali. Kita guna burette kan? And then kita guna burette, and then kita titrate perlahan-lahan ke dalam kelalangkun yang ada phenolphthalein kan. Dalam phenolphthalein tu sebagai penunjuk kita lah. Okay, phenolphthalein kalau kita letak dalam alkali, warna dia apa? Merah jambu. Okay, so ingat lagi tak istilah takat akhir? Ingat. Okay, apa dia takat akhir? Bila saya sebut takat akhir tu, apa yang berlaku masa takat akhir? Dia tak berwarna.
Maksudnya daripada warna merah jambu alkali tu tidak berwarna. dia tidak berwarna. Apa maksud di sebalik pemerhatian kamu daripada warna merah jambu jadi tidak berwarna? Apa yang kamu faham? Dah habis kita nak warna pengajaran. Okey, maksudnya kita boleh katakan dekat sini semua ion hidrogen telah bertindak balas lengkap dengan ion hidroksida untuk membentuk Air. molekul air kan. Okey. So kalau lah kat sini kamu kena berjaga-jaga kan. Mana tahulah nanti keluar SPM kan sebab kamu amali kan. So kalau kamu buat titration tu kamu buat laju-laju ke, kamu buka yang dia punya penutup tu kuat. Bagi buka kuat macam air kan. Buka laju je keluar air. Buat macam mana? Buat perlahan ke buka laju? Perlahan. Sebab apa kita buat perlahan? Sebab apa? Sebab tengah tahap akhir. Sebab kita tak nak kita jadi overshoot. Maksudnya bila overshoot maksudnya niat kita nak jadikan larutan tu daripada alkali jadi apa? Jadi neutral kan? Ya. Okey, kalau kamu terlebih letak asid, larutan tu daripada alkali jadi neutral and then dia akan jadi asid balik. Kita naklah macam tu kan, betul tak? Sebab itulah bila warna merah jambu tu dah nak bertukar jadi dah nak bertukar jadi tanpa warna, kita buka titik demi titik kan bagi dia keluar. So sebab apa kita nak berhati-hati? Sebab kalau larutan phenolphthalein tu, larutan phenolphthalein dalam alkali warna apa? Merah jambu. Kalau dalam saya tulis kat sini alkali. Merah jambu kan? Ya. Kalau neutral? Tidak berwarna. Tidak berwarna. Tidak berwarna. Tidak berwarna. Kalau asid? Tidak berwarna. Tidak berwarna juga. So kamu boleh bezakan tak nanti? Larutan tu neutral ke berasid? Tak. Sebab itulah kamu kena buat berhati-hati. Sebab kita takut larutan tu dah jadi berasid. Bukan saja-saja je kita nak suruh kamu buat perlahan ataupun buka titik demi titik tu. Faham? Boleh? Boleh semua? Boleh ke? Good. So, kita pergi kepada yang seterusnya. Actually yang ni saya dah recall tadi balik dengan kamu. Bilangan mol sama dengan Gsem bahagi dengan Gsem molar kan? Actually bila kita sampai dekat sini kita akan kaitkan dengan semua formula lah yang kita belajar dalam bab 2 tu. Boleh? Sebab kita banyak menggunakan bilangan mol. So kadang-kadang maklumat dibagi Gsem. So dia minta kamu cari bilangan mol. So you guys apply balik segitiga punya formula. Ada soalan Zakat ni? Ada soalan? Tak ada. Kalau lah kita buat pentiteratan kan, contohnya kita buat pentiteratan. Kadang-kadang soalan diminta kamu cari maklumat tentang asid. Contohnya dia minta maklumat berapakah isi padu asid yang diperlukan untuk meneutralkan alkali kan. So kita bolehlah guna rumus ni. MaVa per dengan MbVb. And then equal A over B. Apa dia A ni, apa dia B? Actually A, B ni kita just represent A sebagai acid, B sebagai base. So contohnya lah kan. Contohnya. Apa acid yang kamu nak? Beritahu saya. Acid sulfuric, H2SO4. Apa alkali yang kamu nak? NaO. NaOH. Produce? NaSO4 plus? H2O. Balance lah? Tak berapa? Tak dua. So, kita apply. Let's say lah kan, soalan nak kamu cari molarity ataupun kepekatan asid. Kat sini. Saya starkan dekat sini. So, macam mana kita nak buat? Kita bolehlah guna rumus ni. MaVa over MbVb.
So let's say lah kan, volume A adalah berapa? 25 contohnya kan. Okay, 25. And then tak boleh lah sebab dia separuh kan. Ya. Okay, 10 lah, saya letak 10. Okay, 10. Okay, sodium hydroxide berapa volume yang diberikan? So contohnya dia letak kat sini 20 cm3. And then concentration 0.5 mol dm minus 3. Okay, soalan nak kamu cari concentration untuk sulfuric acid. So boleh tak guna rumus ni? Boleh tak? Okay, so M acid berapa? Nak cari kan? So you guys jadikan sebagai M A. So volume acid berapa? 10. Okay, so dekat sini guys, kalau you guys tak nak tukar cm3, boleh. Tapi dengan syarat make sure dekat bawah pun cm3 lah. Okay, jangan kat atas tukar yang kat bawah tak tukar pula. Sebab at the end kamu akan cancel out dia punya unit. So tak ada masalah. Nak tukar ke dm3, dm padu pun boleh, tak ada masalah. So in case kalau kamu tak nak tukar, so you guys time dengan 10. Okay, divide 0.5 times 20. Okay, so sekarang A berapa A? A ni merujuk kepada, nampak tak? Dia punya perkali yang kamu balance kat depan ni. Sir, Ya. persamaan tak balance. Tak balance lagi. H2O kena ada 2. Kat sini satu lagi kan? Ya. Okay, so kat sini ada 2 right? Kat sini ada berapa? 1 kan? Okay, so A berapa nilai dia? Acid? Acid 1. 1. Okay. Kat sini? B? 2. Okay, berapa MA? Berapa dapat? Berapa? 0.5 mol dm minus 3. Okay, faham tak? Faham? Okay guys, okay kat sini tak semestinya. Okay, not necessarily you guys need to put MA dekat atas. So tak ada masalah. Kalau kamu rasa nak letak MB dekat atas pun boleh. Tapi dengan syarat B ni kamu letak kat atas lah. Faham? Boleh? Kamu boleh tukar ni. Boleh? So tak ada masalah. Yang penting janganlah pula sampai pening kepala nak ingat MA mesti kat atas. No, tak semestinya. Dengan syarat kalau kamu letak MA dekat atas, A mesti kat atas. Kalau nak letak MB dekat atas dengan BB kat atas, make sure B dekat atas. Okay. Faham? Faham? Okay, good. So, kita pergi sikit sebelum kita masuk pengiraan, kita refresh balik dia punya persamaan. Okay, quick review lah. Okay, acid nitric, HN plus BaO3. Okay, produce BaNO3 BaNO3 Plus plus 2O. balance tak? Tak. Nak tak berapa? Tambah 2 dengan HN depan 2 HNO3 lagi? dengan 2 H2O. 2 H2O. Dan ada berapa dah kat sini? Ada 2 kan? Ada 2 campur 2, 4 dah kan? So tak cukup lagi lah. So letak 2 kat sini lah. Okay, next. Okay. H2SO4 H2SO4 plus OH. H2SO4 plus NaOH. okay, produce A2SO4. okay, plus H2O. H2O. Dah, nak tak berapa? Balance. 2 depan H2O. Ni, lagi? Depan H2O. Okay. Acid etanoik. CH3COOH CH3COOH plus KOH KOH
Produce CH3 COO K plus balance tak? Balance. Okay. Boleh ya? Kita refresh balik lah persamaan. Kadang-kadang kamu dah sebenarnya boleh buat dah. Cuba kadang-kadang bila kita tinggal lama sangat kan, jadi nak recall balik itulah kan, nak bagi mantapkan sikit lagi dia punya persamaan kimia. Okay, kita tengok perhitungan sikit. Okay, hitungkan isi padu 1.5 molar larutan aqueous ammonia. Dia bagi question dah dekat sini. So dia nak kamu cari isi padu dia. Isi padu 1.5 molar larutan aqueous ammonia. Kat sini kan. Dia bagi maklumat apa guys dekat sini? So nak guna formula apa ni guys? MAVA right? Ya. Okay, MAVA over MBVB. okay. A, B. Okay, so sekarang kamu nak cari volume of apa? Alkali kan tu, ammonia. Ya. Okay, so masukkan maklumat dia. Asid berapa? Maklumat asid. Kepekatan ni berapa? 0.5 times 0.03. okay, nak tukar boleh tak nak tukar boleh. Kalau nak tukar 0.03 okay, over 1.5 more the MNS3 and then VB. VB. Okay, so A berapa A? 1. A 1. B 2. Okay, so you guys akan dapat volume of apa ni? Alkali kita apa? VB. Berapa dapat? 0.02. Okay, volume of aqueous ammonia ni lah. Aqueous 0.02. ammonia. So berapa dapat? 0.02. 0.02. Unit dia apa? Unit dia DN3. Tapi jawapannya nak dalam CM. So kalau nak dalam CM buat apa? Darab 1000. Darab 1000. So times 3000 balik. Berapa dapat? 20 CM padu. 20 CM padu. Okay. So tengoklah soalan. Alert. Kadang-kadang kita miss kan. Tengok soalan tu dia nak dalam unit apa. Okay. Okay, next. We have number 3. Question number 3. Dia minta apa guys? Question number 3. Volume apa? Untuk bertindak belas dekat dengan 2.65 gram sodium carbonate. Okay, so dia nak kamu cari volume asid hidroklorik yang diperlukan untuk bertindak balas sengkat dengan sodium carbonate. So kena buat apa ni? Kena buat equation. So equation kena tepat. Bila equation tak balance nanti kacau lah kamu punya perhitungan. Kadang-kadang dia minta buat comparison more kan. Okay, tengok equation dia HCl plus NO2 CO3 produce NaCl plus H2O plus O2. Okay. Balance tak? Balance. Nak tak apa? Tambah 2 NaCl. Lagi? Tambah 2 HCl. Lagi tambah apa lagi? 2 HCl tambah 2 HCl. Dah, balance? Balance. Okay, so sekarang dia nak cari dia minta kamu hitungkan isi padu HCl kan. Dia dah bagi concentration dah. Tugas kamu nak kena cari apa? Nak cari number of mole. So sekarang dia bagi maklumat apa ni? Mass of natrium carbonate kan? So boleh cari tak bilangan mole? Boleh. Okay, berapa bilangan mole? 0.025. So 2.65 divide molar mass berapa? 106. 106. Okay, dapat apa?
0.0 0.025. Yes. Okay, more right? Okay, so ingat lagi tak macam mana nak jawab kalau perbandingan mol? Ingat, yang ni kadang-kadang kamu tak tulis dalam exam. Yang ni dapat markah ni. Kita kena buat perbandingan mol. Okay, ingat dia punya mol kat sini, saya tulis balik kat atas ni lah. Okay, 0.025 mol. Okay, sekejap. Saya padam yang ni. Okay, saya padam yang ni. Okay, so kita tengok perbandingan mol dia. So, kalau kamu tengok dekat sini, kita nak cari mol asid hidroklorik kan? Atau hydrochloric acid. So, 1 mol Na2CO3 sama dengan okay, equivalent 2 mol HCl. So, tadi mol dia berapa? 0.025. Okay, kalau lah mol dia 0.025 mol Na2CO3, so equivalent bersamaan dengan 0.05 mol HCl. So dah dapat mol right? Ya. Okay, so dah dapat mol, boleh cari tak dia punya volume? Boleh. So, ya. 0.025 Sorry. Yang mana ni? Kak saya tersilap tulis je. Mol NaCO3 0.025. 0.025. Okay, wait. Saya tak tekan ni. Okay, kat sini ya. Yes. So, again, berapa? 0.025. Okay, so equivalent with 0.05. Okay, 0.5 kan? Yes. Okay, 0.5. 0.05 lah kan? Betul? 0.05. Betul lah kan? 0.05 kan? Ya, betul. Okay. So 0.05, nak cari apa sekarang ni? Nak cari volume. So, volume of hydrochloric acid, VHCl. So 0.05 mol time apa? 2. So dapat berapa? 0.1. 0.1. Wait. Tidak. Nak cari volume right? Apa tu bahagi bahagi sepatutnya. Okay, sepatutnya kamu kena bagilah. So 2.0 mol dm minus 3 kan? Okay, so nak buat macam mana ni? Sepatutnya kamu dah dapat bilangan mol dia 0.05 kan? So you guys boleh bahagilah. Bahagi dengan 2 lah kan? Kalau kamu nak letak kat sini, so takut kamu pening pula nanti. Tak apalah, kita bahagi. So 0.05 divide dengan 2.0. 2. Okay, divide with 2 lah. 2 mol dm minus dapat apa? 0.025 dm. 0.025. 0.025 dm cube, right? Yes. Okay, so dia nak dalam cm cube, so time 1000 lah. So dapat 25. 25 cm cube lah. Cm padu. Faham? Okay. Boleh lagi? Ada few question lagi, tengok sempat ke tak. Okay, next. Kita habiskan sikit lagi. Okay, 25 cm cube sulfuric acid neutralize dengan berapa ni? 80 cm cube NaOH. Concentration dia 1.0. So dia minta kamu hitungkan bilangan mol sulfuric acid. So boleh buat direct je kan? Betul? Betul, kena buat equation. Buat equation dulu. Okay.
Apa equation dia? H2 SO4. H2 SO4 plus plus NaOH. NaOH. Produce Produce Na2SO4 Na2 SO4 plus plus H2O. H2O. Okay, dapat apa? Tambah 2 dekat H2O. tambah 2 kat Tambah NaOH. Tambah 2 dekat NaOH. Okay, so dia nak kamu cari bilangan mole sulfuric acid. Sekarang dia bagi maklumat, sekarang tak cukup apa ni, kamu nak cari concentration kan? Okay, so boleh guna MAVA, right? Boleh. So MA nak cari mole acid times dengan volume acid berapa? 25. 5. Okay, divide 1.0 times 18. 18 over 1 over 2. So berapa MA? 2 mol NaOH. Berapa dapat? Tekan kalkulator. Kira tak? Cepat. Berapa dapat? 0.00009. 0.0 Final answer dia 0.009. 0.0 satu lagi 9. Tapi Nurin guna cara yang equation yang 2 mol NaOH sama dengan 1 mol H2SO4. 2 mol NaOH sama dengan 1 mol H2SO4. Lepas tu tak bila apa. Sama je. Boleh je, tak ada masalah. So dapat berapa? 0.009. 9 mol kan? Mol di chemistry, right? Mol sahaja. Okay. So sekarang ni kamu nak cari dia punya bilangan mol, right? So bolehlah guna apa formula molarity sama dengan N over V. So 0.009 times 25 convert kepada dm dulu. Dm padu berapa? 0.2. 0.025. 0.25. Okay, so dapat apa? Berapa dapat? 0.36. 0.36 Mol. mol lah. Sebab kat sini tadi dah unit dia mol di chemistry kan? Kan kat sini dah mol di chemistry dah. So you cancel out je lah mol dia, darab dm cube. So you cancel je. So tinggal mol lah. Okay, faham? Faham. So actually kita dah jawab dua dah. Kita dah jawab yang ni. And then ni pun dah jawab dia punya mol. Untuk B. Okay, clear? Clear. Okay, sikit lagi kita habiskan lalang ni. Okay, next. Number 5. We have 25 cm cube now. Okay, 0.1 mol di MnS3 required untuk neutralize dia punya acid. So ni pun direct juga, sama je. Macam ni nak buat? Hitungkan kepekatan. Equation. So sama macam tadi juga kan? Buat equation dulu. NaOH plus H2SO4. produce Na2SO4 plus H2O. Na2SO4 plus H2. Okay, balance tak? Tak. Okay, nak letak apa? Depan NaOH tu tambah 2. Okay. H2O tambah Depan 2. H2O tambah 2. Okay, so sama juga macam tadi. Okay, macam biasa. So MA, VA, right? Ya. So kita nak cari kepekatan dulu. So jadikan MA ni adalah kepekatan bagi sulfuric acid ataupun acid sulfuric 20 divide dengan 0.1 times 24 and then 1 over 2. So MA berapa?
0.06. 0.06 mol dm minus 3. 3. Okay, so sekarang tadi saya dah beritahu kan, boleh tukar kan, daripada mol dm minus 3 boleh convert kepada gram dm minus 3 dengan cara times with 2. time with the molar Mass. mass. So berapa molar mass ataupun jisim molar sulfuric acid? Berapa? 9.8. Molar mass sulfuric acid. Berapa? Molar mass. 9.8. Molar mass dulu. Beritahu saya molar mass dulu. Molar mass. Okay. .06 mol dm minus 3. Okay, time molar mass. Berapa molar mass? Berapa molar mass sulfuric acid? Hello. Berapa? Kira tak? Saya darab dengan Darab dengan 9.8. 98. Ya. 20 ke 24 tu tak tukar jadi DM Ya, 20. Tak payah sebab tadi macam saya dah remind kamu, sekarang kalau kamu nak tukar DM, dua-dua kena tukar DM. Sebab at the end dia akan cancel juga. Faham tak? Faham tak maksud saya? Okay, kalau sekarang ni kalau kamu nak tukar DM boleh, tak ada masalah. Kalau kamu nak stick dengan CM cube, make sure kat bawah pun CM cube. Faham? Faham. Okay, so sekarang ni macam ni kamu nak tukar kan? Macam saya prefer kamu tukar lah. Kalau ikut yang betulnya. So tukar, boleh tukar. Kalau tak nak tukar, you guys stick dengan CM cube. Kat bawah pun CM cube lah. Okay, cepat. Molar mass dia berapa? 98. 98. Ya, 98. Okay, so dapat apa? Ya. 5.88. 5.88 gram DM. DM. Okay, good. Okay, last for tonight. Okay, apakah kemolaran asid sulfuric? Okay, jika 15 cm3 asid itu dineutralkan, macam soalan tadi juga. Okay, buat equation. Okay, so bila kita buat banyak kali ni, harap-harap ni kamu dah mahir lah. Okay, bila soalan macam ni, you guys dah mahir. Plus, produce Na2SO4 plus H2O. Okay, balance kan? 2 depan nak Okay, let's say lah kan. Okay, macam tadi ada yang tanya kan, ada kawan kamu tanya macam mana nak tukar ke tak. Okay, let's say kita tukar ke DM padu. So tak masalah, tukar je DM padu. So sekarang dia nak kamu cari kemolaran asid sulfuric. So kita jadikan dia sebagai MA. Okay, VA berapa? 15, right? Yes. So 15 bahagi 1000 berapa? 0.015. 0.015. Okay, 0.25. Okay, divide with 15. kosong per kosong? Sorry, tersilap. 15. Alright. So divide by MB kita berapa? 0.15. 0.15. Okay, 0.15. Okay, times 0.0385. 0.0385 and then 1/2. Okay, berapa dapat MA? 0.1925. 0.1925 mol DM minus 3. Okay, clear? Clear. Semua clear? Faham. Ya, saya. Tengok soalan yang atas lagi. Atas mana ni? Atas lagi sekali. Ni. Yang ni. Bukan patut molar dia 0.36 Ya, yang mana?
Molames. Kemolaran asid. Kemolaran asid, which one? Saya tak kira ni, kamu tekan kalkulator. Siapa yang tekan kalkulator? Ha. Saya kira dapat Berapa yang ni? Yang ni ke? 0.009 tu sepatutnya jadi mol. Kan ada kan? Sebab berapa ni? Kat mana? Okey, semula tadi kita dah MA tu. Ya. MA betul tak kamu tekan kalkulator? MA tu 0.36. A supposed to be 0.36. MA ke? Ya. So sila kira kat sini So berapa sepatutnya? 0.36. Salah, bukan 0.09, sepatutnya 0.36. Oh, okey. Tak apa, kesilapan kira tak apa. Okay. 0.3. Ya, 6. Okey, so dah silap kat sini pun kena betulkan lah. Okay, so betulkan. Dia dapat berapa? 0.36 darab dengan volume. 0.25. 0.25. Sana. Okey, 0.36 more di minus 3 times the volume. Berapa volume dia tadi? 0.009. 0.025, right? Ya. So dapat berapa? 0.009. Cukup tak zero saya? Satu lagi. Okey. Boleh? Boleh. More. Boleh. Okey, clear? Clear. Okey, semua faham ke? Faham. Betul. Okey, jangan keluar lagi. Set. Nak tengok respon sikit kelas malam ni. Lapar ke? Ada yang nak makan lepas ni? Daya. Daya. Okey. Jap. Saya nak kamu respon sikit dekat survey you guys punya pemahaman pembelajaran hari ni. Okey, tak apa. Saya tak dapat trace pun. Cuba respon sikit dekat kat sini kok yang tak sempat baca tadi kan. Cuba respon sikit dekat link saya bagi tu. Apa perasaan belajar malam ni? Sedih ke, gembira ke, faham ke? Nak tengok sikit. Okay, cuba respon dekat slide saya bagi tu. Tak adalah saya dapat trace nama. Dapat buka tak? Okay, dah ada yang vote dah berapa orang ni. Cepat nak tengok. Macam mana belajar malam ni? Okay. Lagi ramai malam ni. Full house kita malam ni. Bagi respon lagi nak tengok. Macam mana overall? Okay, overall lagi. Okay, tak apa. Nanti you guys dah ada link tu kan? Boleh copy link. Nanti kita boleh tengok feedback. Kok lah ada yang nak bagi tahu apa-apa. So, bolehlah kita tengok untuk next class kat mana yang kita nak fokus lepas ni. Okay? Boleh? Ya. Ada yang tanya ada yang tanya? Ada modul ke tak? Ada modul ni tak? Okay, ni actually ni modul FPDCA. Sebenarnya modul ni yang kita duk bincang lah. Modul FPDCA. Untuk FPDCA punya program lah. So untuk tahun ni, untuk KSSM kita dalam proses nak buat lah. Nanti kalau ada update apa-apa nanti cikgu dekat sekolah kamu akan bagi tahulah untuk tahun ni. Okay? Boleh? Sebab kita KSSM, kita kena update jugalah. Tapi yang terkini untuk 2021 ni kita akan update lah untuk modul yang terbaru. Okay, untuk bahan-bahan ni kita akan update kepada cikgu kamu. So nanti kalau ada modul yang terkini yang kita dalam proses nak siapkan modul yang terkini lah. So nanti kalau dah ada yang terkini, kita akan pass dekat cikgu kamu. So nanti apa-apa cikgu kamu akan maklumkan lah. Boleh? Boleh. Attendance isi ke? Ya. Ni saya bagi sekali lagi link attendance. Kok lah ada yang terlupa kan, khusyuk sangat belajar tapi tak ingat attendance. Okay, boleh? Sebelum kita bersurai, ada apa-apa tak last word nak bagi tahu sebelum kita dismiss our sesi tonight? Terima kasih cikgu. Baik, terima kasih dah. Tak habis lagi ni.
Tak sabar nak keluar dah. Okay, so ada apa-apa tak yang lain? Ada daripada sekolah Gua Perahu dalam ni. Ada. Ramai kan, banyak sekolah ni, hopefully banyaklah sekolah yang join malam ni. InsyaAllah kita akan teruskan, kalau berkesan kita akan teruskan lagi lepas-lepas ni. Hopefully apa yang kita buat ni nampaklah impak dia kan, untuk kamu semua. Okay, last word tak ada. So kalau tak ada, kita nak dismiss our sesi tonight. So daripada saya, terima kasih atas tumpuan yang kamu berikan. Dan insyaAllah kita akan tengok lagi untuk topik yang lain pada masa akan datang. And next week jangan lupa, next week kamu akan bersama dengan Cikgu Syariza lah untuk proceed bahagian garam pula. Okay? Boleh? Ada yang sampai pula kawan. Okay, so tak apa. Okay, so jumpa kamu untuk masa akan datang. Okay, Assalamualaikum semua dan selamat malam. Have a nice day. Take care semua. Okay, bye. Salam. Terima kasih sir. Sama. Bye bye. Ya, bye. Bye. Okay, take care semua. Thank you. Sama.